Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, putera dan puteri yang bersama saya dalam siri kedua sesi perbincangan tentang keuangan Islam, iaitu satu sektor ekonomi yang melibatkan pengurusan kewangan yang berlandaskan dan yang bersandarkan kepada ajaran agama Islam yang bukan sekadar saja patuh pada syariah tetapi dinamik, progresif dan memberikan kemanfaatan kepada kesemua pihak, pihak yang menyimpan, pihak yang mendapat pembiayaan, pihak yang menguruskan, pihak yang menjadi institusi perantaraan dan seumpamanya. Tajuk kewangan Islam, tajuk yang mungkin baru kepada sebahagian daripada kita dan mungkin tajuk yang lama kepada sebahagian daripada kita yang sudah lama berkecimpung dalam keuangan Islam. Bagi saya yang sudah terlibat sejak tahun 1994 sebagai seorang penasihat syariah yang masih muda pada masa tersebut, sehinggalah sekarang saya sudah melihat banyak evolusi, banyak aliran dan gelombang pemikiran di kalangan semua pihak, daripada pihak penyelia, regulator, kepada pihak pemodal, pihak masyarakat, pihak pengajar dan ahli akademi ekonomi Islam, pihak ulama dan sarjana Islam dan seumpamanya. Jadi sesi perbincangan pada pagi ini dalam suasana yang kita semua berada di rumah, stay at home, itu nasihat kerajaan Malaysia. Jangan kita melanggar perintah, buatlah apa yang paling terbaik. Antaranya bersama saya dalam sesi perbincangan di waktu pagi, pukul 11 pagi dalam sesi kita nak celek kewangan Islam, dan di sebelah petang pukul 6 petang setiap hari ada nak celek minda kita, bagaimana kita boleh merongkaikan urat-urat minda supaya lebih menjadi minda yang kehadapan, minda yang berkapasiti tinggi, beraras tinggi dan berfrekuensi tinggi. Jadi dengan dua sesi ini mudah-mudahan saya juga akan teruja untuk membuat persediaan, dan tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, anak-anak, putera dan puteri sekalian juga dapat mengambil sedikit ilmu kehidupan, sebab ilmu kewangan, ilmu kehidupan, ilmu minda juga ada ilmu kehidupan. Alhamdulillah pada pagi ini kita akan sambung sikit perbincangan yang kita mulakan semalam. Terima kasih kepada rakan-rakan yang bersama saya, Muhammad Azwan bin Udin, dan insyaAllah ramai lagi akan bersama kita. InsyaAllah kita alu-alukan ke semua yang hadir dalam sesi maya ini di kalangan semua pihak. Jadi kepada Farhana, kepada Muhammad Azwan dan rakan yang lain, selamat datang dan selamat bersama saya. Pada yang lain sila join, komen, like dan juga share sesi ini. Semalam kita telah mulakan perbincangan tentang sejarah kewangan Islam yang kita mengatakan bahawa keinginan untuk melaksanakan sistem kewangan yang patuh dengan syariah adalah keinginan masyarakat Islam sejak sekian lama. Sensitif. Masyarakat menjadi satu perkara yang sensitif kalau amalan kewangan yang berteraskan riba yang diharamkan oleh agama dengan nas, dengan teks yang jelas dan soreh. Jadi timbullah pergerakan-pergerakan di seluruh dunia dan di Malaysia tertubuhnya tabung haji. 1963 merupakan satu episod baru dalam kerangka kewangan Islam di Malaysia, dan pada tahun 1983 tertubuhnya Bank Islam Malaysia Berhad, sebuah bank Islam yang pertama di Malaysia yang ditubuhkan di bawah akta yang khas di Parlimen, Akta Bank Islam Malaysia Berhad 1983, dan setahun selepas itu tertubuhnya Syarikat Takaful Malaysia, anak syarikat kepada PIM Holding, yang merupakan syarikat takaful yang pertama di Malaysia. Dan beberapa tahun lepas itu timbullah satu skim yang baru, iaitu skim dinamakan Interest Free Banking Scheme, iaitu skim
perbankan tanpa faedah yang merupakan skim window, skim bagaimana bank-bank konvensional mempunyai satu tingkap, satu window, satu jendela untuk mereka memperkenalkan kewangan Islam kepada pelanggan-pelanggan mereka yang asal. Mereka tidak perlu pergi ke bank Islam yang satu-satunya bank yang tidak banyak cawangan di seluruh Malaysia, agak kengkangan dan ada limitasi. Jadi kerajaan Malaysia pada tahun 1994 telah membenarkan dan juga menggalakkan kewangan ataupun institusi kewangan Islam, institusi kewangan di Malaysia mewujudkan window Islamic banking window di setiap bank-bank mereka, sama ada di pusat, di peringkat Kuala Lumpur ataupun di cawangan-cawangan di seluruh merata di peringkat Malaysia pada masa tersebut untuk mempercepatkan perkembangan skim perbankan Islam di Malaysia. Malah sebelum dijadikan undang-undang untuk skim ini, ditukar taraf, dinaikkan taraf menjadi skim dipanggil subsidiary syarikat ataupun bank Islam yang berbentuk subsidiary kepada bank konvensional, seperti yang kita lihat pada hari ini, seperti Public Bank Berhad, Public Islamic Bank Berhad, Maybank Islamic Berhad, Afin Islamic Bank Berhad dan sebagainya. Sebelum itu berbentuk window, jendela-jendela, dan agak menarik kerana contohnya aset kewangan Islam di Maybank Islamic sebelum dijadikan Maybank Islamic dalam bentuk subsidiary, aset mereka lebih besar daripada aset bank Islam, ya, yang satu-satunya bank yang bergerak di atas dasar dimiliki oleh satu pemilik saham yang tidak melakukan aktiviti yang lain yang konvensional. Tapi dari segi asetnya agak kecil berbanding dengan aset Maybank Islamic pada suatu masa. Sehingga sekarang pun menunjukkan bahawa skim perbankan berbentuk tingkap ini atau jendela ini skim yang mudah diterima oleh masyarakat kerana kosnya lebih murah, tidak perlu satu bangunan yang baru, tidak perlu pada pegawai yang ramai, tidak perlu pada sistem teknologi maklumat yang baru yang boleh diguna pakai, yang boleh di leveragekan, boleh mengambil faedah daripada sistem yang sudah ada, ekosistem yang sudah ada untuk mengalakkan perkembangan kewangan Islam di Malaysia. Jadi itulah satu suasana yang cukup meriah di Malaysia. Pada hari ini Malaysia merupakan negara yang mengamalkan dua sistem kewangan konvensional dan juga kewangan Islam yang berasaskan kepada satu skim yang berbentuk subsidiary ataupun full-fledged seperti mana yang ada pada Bank Islam Malaysia Berhad dan juga Bank Muamalah dan 2-3 bank yang dilaisenkan oleh bank negara seperti Ar-Rajihi Bank dan juga sebelum ini Asian Finance Bank yang telah digabungkan dengan beberapa bank untuk menjadi bank yang baru yang merupakan bank yang satu-satunya bank Islam yang tidak ada ayah yang berbentuk konvensional. Jadi apa sahaja yang berlaku di Malaysia merupakan satu pergerakan yang cukup menarik, evolusi yang menarik. Ini memberikan peluang kepada kita semua untuk mula berhijrah, untuk melakukan migration. Islam ini agama yang berhijrah. Bila kita mengetahui ada kebenarannya, ada hidayahnya, ada perkara yang baik, jadi kita kena berhijrah. Tidak ada lagi alasan dan excuse untuk kita masih lagi, untuk orang Islam khususnya, masih lagi mengamalkan cara perbankan konvensional. Bila kita ada duit lebih, kita simpan di bank Islam, deposit, sama ada akaun semasa, akaun simpanan atau akaun pelaburan. Ada berbagai-bagai akaun berdasarkan kita punya cita rasa dan juga risiko yang kita ingin ambil. Kalau kita nak simpan lama sikit pelaburan, ada akaun pelaburan 6 bulan, setahun, 2 tahun sampai ke 5 tahun secara mudharabah, secara tawaruk dan seumpamanya. Begitu juga kalau kita ingin mendapatkan pembiayaan kewangan, nak beli kereta, nak beli rumah,
nak membeli saham, nak beli unit amanah patuh syariah, kita nak mengembang luaskan bisnes kita nak dapatkan working capital, modal perniagaan, kita nak dapatkan surat jaminan daripada bank untuk urusan perniagaan kita di luar negara, kita nak dapatkan surat kredit, letter of credit untuk menguruskan import ekspor kita ada perbankan Islam. Malah kalau kita sudah ada receivable, ada pembayaran, kita nak tunaikan, nak cairkan, kita ada juga bank Islam. Jadi bank Islam sama ada peringkat bank Islam, bank muamalah dan sebagainya, atau peringkat-peringkat yang bank berbentuk subsidiary seperti Maybank Islamic, Public Islamic, Affin Islamic, RHB Islamic dan berbagai-bagai lagi bank yang berbentuk Islamic subsidiary. Mereka mampu dan berkebolehan untuk menunaikan hajat kita, untuk melaksanakan permintaan kita, our demand, sama ada sebagai individu biasa ataupun corporate atau bentuk syarikat, keperluan-keperluan syarikat. Jadi nak mulakan perbankan Islam ini dalam hidup kita mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena ada keyakinan, kita kena ada satu rasa ketenangan hati, kita nak berhijrah kepada bank Islam dalam berbagai bentuk di Malaysia. Ada juga orang mengatakan bank Islam tidak sempurna, mungkin mahal sikit, mungkin tidak memberikan perkhidmatan yang baik berbanding dengan bank-bank yang konvensional. Mungkin ada kebenarannya. Saya tak menafikan tidak ada kebenaran. Adalah beza antara skim perbankan Islam dengan konvensional dari segi perkhidmatan, dari segi latihan kemahiran sebab bank baru, dan juga dari segi kecakapan mungkin. Tetapi dari segi harga yang ditawarkan oleh bank Islam juga bank konvensional di Malaysia pada hari ini bukan lagi merupakan isu yang besar. Malah cost of financing, dana untuk pembiayaan sudah hampir sama, sudah senada dan senafas, sudah sama dari segi tinggi dan juga yang bawahnya. Jadi tuan-tuan, ini bukan lagi isu. Mungkin ada isu-isu perkhidmatan yang tak sesuai dengan kehendak tuan-tuan, itu isu manusia yang boleh ditolak ansurkan. Kalau tak setuju dengan satu bank Islam, pergi bank Islam yang lain. Banyak lagi pilihan-pilihan bank Islam yang lain di Malaysia. Saya teringat cerita kawan saya, seorang tokoh syariah juga. Beliau telah pergi ke Algeria, sebuah negara yang belum ada undang-undang perbankan Islam, dan bank Islam ada satu di sana, baru mula dalam 5 tahun yang lepas. Jadi banyak kelemahan simpanan lebihan bank Islam terpaksa diletakkan di bank negara Algeria yang tidak patuh syariah. Jadi isu-isu yang begitu dia di luar kemampuan bank Islam yang baru, yang muda, yang mentah dalam konteks negara Algeria. Jadi beliau pergi ke sana membuat satu kuliah yang biasa. Jadi dapat komen ramai di masyarakat mengatakan bank Islam itu tak sempurna, harga mahal. Memanglah harga bank baru nak start, macam bank Islam kita zaman 83 dulu mahal sebab bank tidak ada lagi skim untuk mendapat pembiayaan antara bank, tak ada lagi interbank money market, tidak ada lagi Islam interbank money market. Nak pinjam, nak dapatkan pembiayaan dalaman bank tu kena pinjam dengan kadar yang mahal, jadi kos pada pelanggan pun mahal juga zaman dulu. Sekarang dah berubah di Malaysia, sudah sama dari segi penawaran dan juga permintaan. Tapi di Algeria baru, jadi orang timbul macam-macam isu. Kawan saya seorang yang bijak, dia memang intelligent, dia tidak menjawab dan juga tidak memberikan respon, cuba menghalang komen daripada masyarakat. Jadi dia kata ada lagi cadangan, ada lagi komen, ramai orang kat tangan komen macam-macam. Dia pun katalah di akhir ucapannya menarik, dan saya sebut cerita ini dalam buku saya, Minda Syarah Keuangan Islam ataupun Syarah Mind in Islamic Finance, menunjukkan bahawa syarah ini, orang syarah pun kena cerdik. Dia tidak boleh mengikut emosi kita dan sebagainya, mesti pandai menyesuaikan keadaan dan sebagainya. Dia mengatakan, bagilah tuan-tuan dan puan-puan, banyak sangat isu yang tuan-puan tidak puas hati di perbankan Islam di Algeria ini. Bank yang baru, masih lagi baby, masih lagi pakai pampers. Itu kata beliau, pakai pampers, kita nak suruh dia berlari, nak suruh dia berjalan, nak suruh dia perfect, suruh dia senyum cantik, dia masih menangis lagi, baby. Inilah saya setuju dengan pandangan tuan-tuan dan puan-puan. Marilah kita buat satu petition kepada bank negara Algeria, kita tutup bank ini.
Itu dia punya satu usul yang dibawa oleh beliau sebagai seorang ulama yang pandai, yang cerdik, yang untuk menarik hati-hati masyarakat supaya memahami keadaan dalam bentuk yang sebenar. Mereka mengatakan tak bolehlah tuan, kita komen ni untuk perbaiki, untuk tambah baikkan, untuk membetulkan apa tidak baik. Dia kata itulah sebenarnya. Bila mana bank itu baru nak mula dan sebagainya, jadi kita jangan strict sangat, kita jangan ketatkan sangat. Jadi kita biarkan bank itu bergerak. Jadi itulah evolusi yang berlaku dalam kehidupan ini. Even dalam kehidupan kita pun, perfection ataupun kesempurnaan yang mutlak akan membunuh. Perfection kill, kata orang putih. Dan juga saya bersetuju dengan pandangan tersebut. Al-kamal yaqtul, al-kamaliyat taqtul. Kalau kita mencari kesempurnaan yang mutlak, dia tidak boleh membantu, dia akan membunuh kita. Disebut dalam Al-Quranul Karim, fattaqullaha mastata'tum. Malah bertakwa pun kena bertakwa sekadar kemampuan kamu. Setakat mana yang kamu boleh, itulah takwa kamu. Tak boleh kita nak bandingkan takwa saya dengan takwa orang lain, dengan takwa si anu dan si anu. Keadaan berbeza. Keimanan, keilmuan dan sebagainya berbeza antara orang dengan orang. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah Subhanahu wa taala dah beri dah tanda-tanda bahawa perkara ini, apatah perkara melibatkan keuangan yang ada evolusi, even di Saudi Arabia pun, di kerajaan Arab Saudi sejak 20 tahun yang lepas, deposit yang lebih di bank-bank Islam yang letakkan di bank negara di peringkat sama Saudi Authority Monetary Agency, bukan patuh syariah, tapi ulama mengatakan itu bukan bidang kuasa kita. Kita sabar dulu, kita cuba kembangkan sistem peringkat kita dalaman ini. Hubungan bank-bank komersial ataupun bank-bank komersial atau bank-bank pelaburan dengan penyelia yang tak patuh syariah, kita berikan fatwa yang sementara, fatwa yang berbentuk temporary, sehinggalah sampai hari ini sudah selesai isu tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam agama kita, kehidupan kita, itulah pendekatan yang boleh kita melihat dalam konteks ini. Ada soalan yang nak tanya tentang option patuh syariah, tak patuh syariah. Ini bidang pasaran modal Islam. Kita belum buka lagi perbincangan. Kita bincang perbankan sebagai asasnya. Sebab di dunia Islam, permulaan kita nak mula adalah keuangan berbentuk perbankan, sebab ini merupakan aspek ekonomi melibatkan ramai orang, merupakan satu aspek ekonomi retail. RM10 pun boleh pergi bank, simpan di bank. Saya sebutkan semalam bahawa bank tidak mengenakan barang charge, adalah untuk public. Jadi bila duit banyak, bila ada orang yang mampu untuk melabur, baru dia pergi pada pasar modal, beli saham, beli unit amanah, beli option. Disebut di sini beli derivative, future forward swap dan sebagainya yang kita akan bincang dalam masa perintah kawalan pergerakan ini. Kita akan sentuh semua ini, insya-Allah. Kita ada masa 15 hari kurang lebih. Kita cuba khatamkan ilmu-ilmu asas keuangan Islam daripada yang basic sehinggalah yang berbentuk contemporary dan berbentuk yang lebih sophisticated pada mereka yang haus, yang dahaga, yang lapar pada ilmu keuangan Islam. InsyaAllah saya akan sentuh. Jadi untuk jawapan ringkas kepada saudara Hazwan, terima kasih saudara Hazwan yang bertanya apa pandangan saya dalam membeli saham menggunakan option. Sebenarnya saham ini, option merupakan satu terbitan hak yang memberikan peluang kepada pembeli saham option atau pilihan ini untuk membeli saham yang disandarkan kepada option. Jadi dari segi fatwa di Malaysia, secara ringkasnya, pihak Suruhanjaya Security Malaysia melalui Majlis Penasihat Syariah dan juga saya sebagai pengerusi Majlis Penasihat Syariah di Suruhanjaya Security, kita membenarkan untuk membeli option dengan syarat the mother share, saham ibu itu, saham trust itu, saham yang patuh syariah. Jadi boleh kita membeli option, membeli hak, dipanggil ikhtiarat, untuk kita mendapat hak untuk membeli saham. Kalau saham itu dikeluarkan nanti sebagai saham terbitan yang kedua, jadi kita berhak mendapat peluang membeli lebih awal daripada orang-orang lain. Jadi hukumnya boleh dengan syarat mother share atau saham pendasar itu saham yang
patuh syariah. Terima kasih Azwan, dan terima kasih yang bersama saya Mustaqim, Ahmad, Syauqi, Khairun Najmi dan rakan-rakan yang lain. Jadi kita berbalik kepada isu kesempurnaan tersebut, dan juga saya berada di Nairobi, Kenya, bukan untuk pergi tengok safari, tapi banyak kerja-kerja. Saya lah sebagai penasihat syariah global ini, saya banyak berada di banyak ibu kota negara. Jadi saya berada di Kenya dalam satu sesi untuk bertemu dengan Prime Minister dan juga Menteri Kewangan Kenya untuk isu sukuk, untuk keluarkan sukuk kepada negara tersebut. Jadi saya ada masa lapang sikit, saya pergi satu bank, rakan dan sahabat saya, mereka membuat bank yang berbentuk jendela tersebut, iaitu berbentuk Islamic window di Nairobi. Cantik dengan teknologi. Bila masuk bank tersebut ada sistem mesin, waktu orang menunggu nombor giliran, dia sediakan macam maklumat information untuk cuba kita punya ilmu, apakah itu murabahah, apakah itu wadiah, apakah itu ijarah. Jadi di samping menunggu, mereka juga dapat ilmu dengan berinteraksi dengan sistem yang berada dalam kaunter tersebut. Dan mereka bukanlah syarikat bank Islam yang 100% dimiliki oleh pemilik saham yang ingin membuat perbankan Islam. Mereka adalah window. Bank Indo adalah bank konvensional. Mereka sediakan sikit modal untuk melakukan untuk melakukan konsep perbankan Islam secara tingkap, secara jendela. Kita juga buat sejak tahun 1994 sehinggalah kurang lebih 2004-2005, kerajaan Malaysia, Bank Negara khususnya telah menggalakkan dan memberikan inisiatif dan memberikan galakan supaya ditransform, ada migration daripada window kepada subsidiary. Jadi peringkat 10 tahun itu kita juga ada window. Jadi dalam perbincangan dengan rakan-rakan para ulama yang menasihati Islamic Banking Window ini, saya tanya mereka apakah masalah sebenarnya di Nairobi ini atau Kenya khusus umumnya mendapat deposit, mendapat sokongan masyarakat Islam. Masyarakat Islam di sana masyarakat yang kaya, mereka bekerja sendiri. Mereka adalah traders, mereka tujar. Sebab itu dalam agama kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita juga kena mengalakkan anak-anak kita, generasi muda kita, supaya mereka melihat masa depan mereka, masa depan bekerja sendiri. Mereka menjadi pencipta pekerjaan dan bukan menjadi pencari pekerjaan. Nak majukan masyarakat Islam tidak boleh dengan skim makan gaji. Kita perlu ubah skim minda kita. Saya sebut tentang minda. Saya ada sesi minda setiap 6 petang ini. Kita nak cuba ubah minda kita supaya melihat Islam ini terbina di atas dasar kreativiti, di atas dasar inovasi, di atas dasar usaha yang baru yang membuka ruang afaq baru kehidupan. Sebab itu bidang pekerjaan yang perlu kita semat di hati anak muda kita sejak mereka sekolah rendah, menengah dan universiti khususnya, supaya mereka membuka cara menyediakan mereka untuk bekerja sendiri. Sebab itulah rezeki yang sebenarnya. 9/10 rezeki adalah dalam konteks perniagaan, bukan dalam konteks salary personal ataupun sebagai personal yang makan gaji. Baik, tetapi untuk bangunkan negara, untuk majukan negara, untuk lebih independen dan berdikari dan kaya masyarakat kita, tidak mesti kita bergerak ke arah SME, IKS, menggalakkan mereka menjadi pencipta dan juga mereka akan mengambil pekerja-pekerja untuk menyokong syarikat-syarikat mereka. Jadi berbalik kepada masyarakat di Kenya, masyarakat yang berbentuk peniaga yang kaya, mereka duit banyak, tapi mereka perlukan bank Islam untuk simpan, melabur dan juga untuk dapat pembiayaan. Jadi dalam perbincangan saya dengan mereka mengatakan, Dr. Daud, kami ada masalah sebab ada satu lagi bank Islam yang ditubuhkan oleh rakan-rakan orang Islam juga, sahabat dan rakan mereka, tapi bank ini bank yang satu-satunya bank Islam yang tidak ada ibu dan ayah yang untuk konvensional. Jadi ulama mereka mengatakan, kamu jangan pergi bank yang satu lagi yang berbentuk jendela ataupun tingkap ini sebab mereka tak patuh syariah.
Ini isu juga berlaku di Malaysia. Saya masih ingat pada tahun 1994, 1995 saya terlibat dengan banyak bank-bank yang bentuk window dan tingkap ini. Malah saya berada di hampir semua bank-bank yang berbentuk tingkap dan window pada masa tersebut. Umur masih muda, tenaga masih kuat, dan alhamdulillah saya banyak pengalaman di situ. Jadi ditimbulkan isu bahawa bank yang berbentuk jendela, tingkap, Islamic banking window tidak patuh syariah. Dan ini merupakan marketing yang dibuat oleh bank satu lagi dan juga oleh ulama mereka. Saya mengatakan beginilah, boleh tak kita telefon rakan-rakan kita yang penasihat syariah yang satu lagi di kalangan ulama-ulama, tokoh-tokoh da'i dan pendakwah di masyarakat. Mereka kenal satu sama lain. Saya kata saya belanja besok lepas main Jumaat, kita pergi makan di satu resort yang cantik di sebelah Tasik, yang cantik lah. Tasik ada haiwan, ada safari. Saya nak tarik orang datang. Saya kata saya belanja, jom kita pergi makan tengah hari lepas mayang Jumaat. Alhamdulillah berjaya sebab saya pun dikenali juga oleh ramai ulama-ulama di seluruh dunia, dan mereka dengar saya berada di Nairobi, mereka menyahut seruan saya ataupun jemputan saya pergi ke sana, saya makan sedap makanan mereka dengan fresh. Makanan di Kenya ini makanan yang dagingnya fresh, tak bau dan sedap. Order kebab, order daging, meat, semuanya memang satu tempat yang enjoy kita makan. Jadi saya pergi nak enjoy, bukan nak enjoy makan sangat, nak enjoy makan betul, tapi persahabatan, ukhuwah, dan juga nak memecahkan tembok minda yang salah, tembok Cina yang besar yang membuat tanggapan yang salah kepada cara kita nak majukan perbankan Islam secara yang berbentuk pragmatik, berbentuk progresif, moden dan sebagainya. Jadi alhamdulillah semua datang, makan, sembang, bergelak ketawa, bertaaruf, berkenalan satu sama lain, memecahkan, dia panggil to break the ice. Kita pecahkan ais yang beku tu jadi cair, jadi kenal satu sama lain. Khusus untuk saya yang baru di sana. Jadi saya katakan, apa masalahnya perbankan Islam berbentuk tingkap ataupun jendela, Islamic banking window. Mereka mengatakan modal yang ditawarkan oleh pemilik bank konvensional kepada Islamic banking window adalah modal yang berasal daripada pemilik saham yang tidak patuh syariah. Wang itu tidak patuh syariah. Saya kata, apa lagi alasan selain daripada asal usul wang tersebut yang dijadikan modal mudharabah ataupun al-wakalah untuk membentuk satu syarikat baru. Bila buka syarikat baru, kena ada modal. Nak bayar gaji, nak belikan sistem, nak buat pemasaran, marketing, nak buat produk, nak bayar pada lawyer, pada penasihat syariah, nak tubuhkan sistem baru ni walaupun bentuk window perlukan modal. Katakan perlukan 100 juta lah, katakan nak tubuhkan window yang bank yang bank induk tu besar, dia mungkin 500 juta, 600 juta, dah lama dah beroperasi. Jadi mereka perlukan keluarkan 100 juta daripada pemilik saham yang asal untuk bantu keluarkan ataupun tubuhkan satu unit baru dengan dia punya pegawai utama dia, pegawai risiko dia, pegawai pematuhan dia, pegawai kredit dan sebagainya. Tapi dalam bentuk bank, dalam bentuk satu rumah dalam rumah, itu namanya window, ya. Bukan tempat lain dalam bangunan yang sama, tapi ada satu unit yang baru. Saya kata, apa lagi masalah? Saya kata, itulah masalah kami. Kami tidak dapat menerima konsep bank-bank yang bentuk tingkap ini kerana asal modal tersebut berasal daripada pemilik saham yang konvensional. Wang mereka tidak patuh syariah. Saya kata, kalau itulah alasannya, kamu sebenarnya telah tersasar dari segi memahami fiqh keuangan dan juga fiqh wang tersebut. Saya kata begini, saya berbincang sambil makan minum, sambil ada baklawa, ada teh. Waktu kita sama-sama tak perlu serius sangat untuk menarik perhatian mereka. Saya mengatakan, dalam agama kita, dalam kaedah fiqhiyah kita, bukan setakat sunnah nabawiyah, dalam sunnah nabawiyah, Nabi juga bermuamalah dengan orang yang bukan Islam. Orang Yahudi, Nabi telah mengambil wang orang Yahudi dan telah menggadaikan dia punya pakaian baju besi peperangan untuk mendapatkan wang tunai untuk menyara kos perbelanjaan
dapur baginda yang tidak berasap 2-3 hari. Aisyah kata, kami dah tak nak makan ni. Nabi kata, tak apa, saya ada baju darak, baju besi. Nabi telah menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi dan Nabi mengambil wang. Nabi tidak bertanya kepada Yahudi ini, di mana asal-usul wang kamu? Kalau Nabi tidak bertanya, dalam kaedah usuliyah disebutkan as-sukutu fi maqamil bayani hujjatun. Bila Nabi tidak bertanya, Nabi diam, silent, dalam keadaan menuntut untuk bertanya, itu adalah hujah syar'iyah. Nabi tak bertanya, dalam keadaan menuntut Nabi bertanya, Nabi diam, Nabi tak bertanya, menunjukkan bahawa itu bukan isu syariah. Itu hujah syar'iyah mengatakan itu bukanlah isu syariah. Dalam kaedah fiqhiyah disebutkan an-nuqud la tata'ayyan bit-ta'yin. Mata wang ini, wang yang kita ada ni, sama ada mata wang kertas ke, coin ke ataupun digital, nanti kita bincang mata wang currency digital, dia tidak ditentukan dengan spesifik. Wang RM1 yang kita ada itu bukan wang kita. Wang itu adalah alat pertukaran. Dia bukan wang, katakan kita dapat melalui riba, melalui perjudian, melalui penipuan. Wang itu bersih, wang itu suci, melainkan di bawah Akta Money Laundering Act, di bawah Akta pembersihan wang haram, itu akan disalahkan. Tapi katakan kita wang kita jual barang-barang yang tak patuh syariah, jual rokok misalnya, jual arak. Undang-undang kata arak tu boleh, tapi wang itu dianggap wang haram, perjudian, orang pergi buat judi. Jadi wang yang beredar dalam masyarakat, kita tak tahu asal usulnya. Dan kita tak diminta oleh Allah, oleh Nabi, oleh agama kita untuk bertanya wang itu asal usul macam mana. Yang penting bila kita berinteraksi dengan mereka, kontrak kita kontrak yang patuh syariah. Bila mana kita mengambil wang daripada pihak bank induk tersebut, jangan kita pakai skim pinjaman berdasarkan interest atau bunga atau faedah. Kita ambil berdasarkan mudharabah. Di Malaysia juga 1994, jadi pihak bank induk atau pihak bank parent ini memberikan modal dengan cara mudharabah, dengan musyarakah, wakalah dan sebagainya. Jadi itu yang lebih penting lagi. Jadi saya mengatakan, dan saya ni ingin menjadikan hujah itu mati sampai bila-bila. Saya mengatakan itu tak cukup. Saya tanya balik kepada mereka, di manakah kamu sebagai bank Islam yang sepenuhnya, as you claim, bila mana pelanggan datang kepada bank untuk menyimpan di bank kamu, dalam akaun simpanan, akaun semasa dan akaun pelaburan, adakah kamu tanya mereka di mana wang tersebut kamu dapat? Apakah pekerjaan kamu? Apakah sumber income kamu? Apakah cara kamu mendapat wang tersebut? Kamu datang ke bank kami untuk menyimpan. Mereka kata kami tak tanya. Saya kata kenapa tak tanya? Kalau kamu beriman dan kamu bermazhab bahawa wang itu adalah asal segala-galanya, kenapa tak tanya? Kerana itu mereka mengatakan tak penting bertanya sebab sumber harta tidak penting. Saya mengatakan begitulah juga dalam konteks bank berbentuk tingkap ini, bermula dengan modal yang patuh syariah, tapi daripada pemilik saham yang tidak patuh syariah. Itu bukan isunya. Wang tidak ada agama. Saya punya konklusi waktu makan-makan itu, saya kata wang tidak ada agama, wang boleh diambil dengan syarat cara kita ambil itu cara yang patuh syariah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam hidup ini kalau kita nak rigid, nak strict, nak perfect, mudah. To be very rigid is so easy, and to be perfect is so easy, but to be realist and to be contextual and to be right all the time, itulah cabaran kepada minda syariah kita supaya dapat kita betulkan dengan betul. Okay? Terima kasihlah kepada tuan-tuan yang ramai bersama saya pada pagi ini. Tak masih cakap panjang sikit sebab ini isu pengalaman yang mendarik di Nairobi di Kenya. Jadi saya tertarik dengan perbincangan itu sebab saya dapat menjelaskan kepada mereka isu syariah dengan cara yang bersantai, dan alhamdulillah selepas itu tidak lagi isu itu dijadikan isu dalam masyarakat Nairobi. Saya mengatakan we have to work together. Awak bank yang sepenuhnya dimiliki oleh pemilik saham Muslim, satu lagi bank yang dimiliki oleh pemilik saham yang konvensional tapi meletakkan modal secara patuh syariah. Kita kena berada dalam satu parit yang sama, satu medan yang sama untuk mengembangkan perbankan Islam
di Malaysia. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan, saya alu-alukan, saya berasa grateful kepada sokongan anda semua, Mustaqim dan juga rakan-rakan top fan saya yang bersama saya all the time, Muhammad Asri, Remy, dan juga rakan Muhammad Sofi, Jamiri, Rosli, Farid, Amir dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah saya dah sampai ke penghujung. Saya tidak mau bercakap lebih daripada setengah jam kalau boleh untuk meringkaskan masa saya juga dan juga tuan-tuan khususnya ada banyak tanggungjawab di rumah sekadar untuk hiburan minda kita untuk mengetahui perbankan Islam, perbankan yang mudah yang sudah ada di hadapan kita. Jangan tunggu masa lagi. Marilah kita berhijrah meninggalkan skim-skim perbankan konvensional yang tidak patuh syariah kepada skim perbankan Islam yang pada hari ini di Malaysia khususnya telah menyediakan segala alternatif. Tidak ada lagi alasan dan tidak ada lagi ruang untuk mengatakan tidak ada produk patuh syariah dengan harga yang berpatutan, harga yang seimbang dan setara dengan produk konvensional. Kita akan bincang lagi selepas kewangan ini perbankan apakah bagaimana kita bermula dengan takaful, kemudian dengan pasal modal pelaburan kita dan juga ramai berita tentang option. Ramai orang Malaysia suka option ni. Orang suka buat jadi perniagaan secara online, jadi option, currency, isu-isu yang besar dalam masyarakat kita orang Islam. Ramai orang melabur kemudian tanya saya. Mereka labur dulu baru tanya. Jadi interesting ya. Jadi kita cuba bantu mereka untuk apa saja yang kesulitan, kefahaman dan sesi ini mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan. Saya tak mengatakan saya tahu segala-galanya. Ada benda yang saya masih lagi buat kajian. Ada benda yang saya akan mengatakan ini pandangan awal saya, bukan pandangan muktamad. Jadi sama-samalah kita mencari ilmu, menggali ilmu dan menekuni dan juga menangkap segala ilmu-ilmu yang baik. Tangkap, letak dalam bekas ilmu kita supaya kita berkembang sebagai manusia yang berilmu dan dengan ilmu yang kita ada kita dapat kembangkan personality kita, skill kita, kemahiran kita dan kita majukan negara kita dengan ilmu yang kita ada dalam pelbagai bidang yang kita cuburi. Cukup sekadar itu. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan bertemu lagi dengan izin Allah pada hari besok setiap hari sepanjang PKP ini pada pukul 11 pagi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Take care, stay safe, stay at home dan do the best throughout your stay to benefit your mind, your soul, your physical, your family, your career, your ambition, your dream. Inilah masa yang paling manis, yang paling baik dalam kehidupan kita untuk have all the time to think for the future. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.